Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini Allah takdirkan untuk memberikan kita kehidupan semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang bonus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, hari ini Allah SWT memberikan kita kesihatan dan mudah-mudahan kesihatan ini dapat kita gunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan dia ada di antara kita ni, ahli keluarga kita yang terkena sakit, kan? Ada yang terkena virus dan sebagainya. Kita doakan kepada Allah SWT agar perkara ini diangkat dan diberikan kesembuhan. Dan sesungguhnya sakit yang diberikan oleh Allah SWT ini juga adalah rahmat daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini, mungkin ada di antara kita baru selesai solat subuh, kan, baru selesai baca Quran, baru selesai amal ibadah dan sebagainya. Kita sama-sama muhasabah diri kita, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Allah memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita di pagi hari ini, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sidang penonton semua, alhamdulillah, Tanyalah Ustaz seperti biasa akan membincangkan topik-topik yang mana akan memberikan kita satu ilmu, yang mana ilmu ini kita pohonkan kepada rakan-rakan kita di rumah sana untuk kita teruskan belajar lagi dan belajar lagi. Ini adalah kita mukadimah sahaja. Perjuangan kita sebenar adalah di rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi sebelum kita mula tajuk perbincangan kita pada pagi ini, saya mohon kepada ibu dan ayah, rakan-rakan semua di rumah, kita ajak ahli keluarga kita sama-sama kita tadabbur pagi ini. Pagi ini dengan topik besar kita tafsir Surah Al-Zukhruf ayat 44 hingga 49. Inilah topik kita. Siapakah yang akan membincangkan topik pada pagi ini? Guru kita dan guru saya dan guru kita semua, Al-Fadil Ustaz Radhi Rajab. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah. Baju putih berseri hari Jumaat ni Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Rasa rindu dengan Ustaz. Teramat rindu lebih-lebih Teramat lagi. rindu, masya-Allah. Ustaz, hari ini kita seperti biasalah, kerinduan kita membuat-buat dengan suara Ustaz yang cukup kita rakyat Malaysia pun merindui. Kan kita nak baca ayat 44 hingga 49 Ustaz. Sebagai mukadimahnya, saya kira kerinduan ini perlu didengari Ustaz. Mungkin kita nak tadabbur sedikit. Bala tafaddal, masykurah Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi izinkan saya, Adinda Da'i Hilman Fabli, untuk menyampaikan salam untuk kali-kali yang berikutnya, agar di pagi Jumaat ini bertambah-tambah sejahtera. Sambutlah dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan muqaddimah bicara membaca secara bertarannum, kita tafsir dan akhirnya kita tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 44 hingga ayat 49, kurang lebih ada 6 ayat di situ. Marilah sama-sama kita berkongsi sebanyak-banyaknya program pada pagi ini bersama dengan seluruh ahli keluarga, jiran tetangga, rakan-rakan kita dan juga seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan seluruh sahabat kita. Walaupun Ustaz dia belum lagi Islam, Ustaz, tak ada masalah. Kerana Islam ini agama rahmah, agama kasih sayang, agama love and care. Jadi kita nak Islam difahami oleh segenap lapisan masyarakat agar kerukunan kehidupan kita bertambah-tambah mesra dan kukuh persahabatan kita, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan surah Az-Zukhruf ayat yang ke-44 ya, insya-Allah. Jadi surah Az-Zukhruf ini
kita telah bicarakan dan menduduki kedudukan surah yang keturutannya 43 ya. Turutan surah yang ke-43 dan ayat hari ini ayat 44. Insya-Allah kita baca ayat demi ayat sehingga bicara kita selesai jam 8.30 pagi nanti. InsyaAllah. Kita mula dengan Tarannum Bayati dan juga Tarannum Hijaz insya-Allah. Sama-sama tuan-puan buka dan kongsi. Ingat pagi ni pagi Jumaat, barakat, perbanyakkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين الله. فلما جاءهم بآياتنا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Allah. InsyaAllah kita berhenti dulu ayat 40. InsyaAllah. 7 insyaAllah. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Itu sedikit bacaan permulaan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah mendengar bacaan tadabbur ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi sediakan Al-Quran. Jadi sikit sebanyak mungkin ada tajwid yang Ustaz akan perbetulkan sebentar lagi. Mungkin ada hukum hakam yang kita akan belajar di situ. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dalam perbincangan kita pada pagi ini, sekiranya ada persoalan mengenai surah Az-Zukhruf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin baca terjemahan, ada persoalan di situ, boleh terus hubungi kita talian 1800881677 ataupun jangan lupa untuk ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz boleh bertanyakan soalan di situ. Dan jangan lupa juga kita di Facebook ada secara langsung, dan kita mohon kepada sahabat-sahabat semua, ada di antara kita ni yang selalu tengok Facebook. Jadi amal jariah kita agar ramai-ramai melihat rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, mungkin mereka dapat sesuatu dan asbat hidayat kepada mereka semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
kita ada sedikit berita. Berita apa? Seperti biasa, kita nak tahu status terkini COVID-19. Jadi, berita gembiranya, kes sembuh baharu. Kita lihat 5,411. Ini satu kegembiraan kepada kita semua, tuan-tuan. Jadi, kita terus kekalkan kesihatan kita. Jadi, kesembuhan ini terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Kes baru kita mencatatkan 5,841 dan kes kematian baharu 84. Jadi tuan-tuan yang mulia, bersama-sama kita betul-betul memohon kepada Allah SWT, betul-betul tawajuh dengan Allah SWT agar Allah SWT memberikan bantuan kepada kita semua. Jadi insya-Allah. Sebelum kita pergi lebih lanjut Ustaz, kita tadi Ustaz dah baca sedikit sebanyak mengenai orang kata ayat daripada awal sehinggalah ayat 47. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, mungkin daripada ayat ini topik perbincangan kita, apakah dia punya fokusnya pada hari ini Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-44 surah Az-Zukhruf. Allah menyatakan wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Apa terjemahannya? Dan sesungguh-sungguhnya dia adalah peringatan untuk engkau. Innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Kita kena ingat peringatan itu bukan untuk Rasul saja sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk kaummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang sedang menonton ya, kita bila mendengar kalimat Rasul disebut nama baginda, mim ha mim dal itu, maka kita cepat lantunkan salawat. Ini antara adab yang sangat-sangat dituruti, dipatuhi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan tiadalah di kalangan mereka ketika menyebut dan mendengar nama Nabi melainkan mereka iringi dengan salawat, kerana itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa ta'lamun, dan untuk kaum engkau selepas itu apa akan terjadi? Saufa ni dia beza dengan sa. Sa adhab dia berbeza dengan saufa adhab. Ambil bahasa Arab sikit-sikit begini ya. Kalau saufa ni lama-lama kelamaan mereka akan sesuatu. Kalau sa segera, sekejap lagi akan berlaku. Wa sawfa tus'alun, dan kamu akan diperiksa. Bila? Yaumul qiyamah. Kadang-kadang kita kata ustaz, ada permintaan sahabat-sahabat, dia kata ustaz, boleh tak kita terjemah ke bahasa Inggeris? Kami kadang-kadang, bukanlah kami sombong ustaz, tak. Tapi daripada bahasa Arab itu, jika terjemah ke bahasa Inggeris, pada kami lebih menusuk kalbu, kata mereka. Bahkan benar, kerana guru kami, guru bahasa Arab saya, ya, Syekh bahasa Arab saya, Syekh Uthman Hassan, mudah-mudahan Allah rahmati dirinya selalu. InsyaAllah, amin. Dia dalam kelas dia kata, jika kamu tak faham cakap dalam bahasa Arab, ya, anta faham tam la? Kau faham atau tidak? Dia kata la afham, saya tak faham. Is'al, dia kata, bil lughati al-injiliziyah atau bil lughati al-arabiyyah. Ma urid an asma' min lughatik. Jadi kita pun, kenapa dia suruh kita tanya dalam bahasa Inggeris? Kan? Ataupun tanya dalam bahasa Arab pun kita tak erti. Ya? Jangan tanya daripada bahasa kamu. Kerana dia nak bagi tahu kita sesuatu. Jadi bahasa Inggeris dia terjemah, dia kata apa? Wa innahu, and indeed it is a remembrance for you and your people, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon you, and you all are going to be questioned. Itu yang sedap. Ya. Jadi kita ni kadang-kadang kita lupa apa yang ada hari ini, Quran yang kita dengar tadi. Kita dengar tadi tu kita lupa, dia peringatan untuk kita. Kita kadang-kadang membaca untuk orang yang ingat. Oh, kita syarah untuk orang. Kenapa bukan untuk diri kita? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya peringatan itu untuk kita bicarakan, kerana besok kita semua akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mukaddimahnya untuk membuka bicara yang lebih panjang dalam Tanyalah Ustaz hari ini. Silakan. Saya kira itu mukadimah yang bagus untuk kita fikir-fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanpa saya lengahkan masa, ada penonton yang bertuah daripada Facebook. Kita tengok soalan daripada
Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk ayat 44. Adakah manusia akan ditanya tentang Al-Quran nanti di akhirat kerana tidak mempelajari tafsir Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah dengan menghayati Al-Quran juga akan mengangkat martabat kegemilangan umat Islam seperti mana satu waktu dahulu, kerana Al-Quran memberikan kemuliaan kepada yang beramal dengannya, di samping memberikan peringatan dengan panduan dalam kehidupan. Itu yang pertama, Ustaz, mengenai adakah manusia ini kita wajib mempelajari ilmu tafsir, Ustaz? Silakan. Ada dua soalan di situ. Dua soalan. Ada dua soalan. Ditanya tentang adakah yang ditanya itu adalah Al-Quran, dan ditanya adakah dengan menghayati Quran itu akan mengangkat martabat gitu. Dia sebut tentang martabat kat situ. Baik, apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-44 ini, untuk kita lebih faham, kita rujuk tafsir yang mu'tabar, kata kita sebut sebagai tafsir yang premier. Tafsir yang premier. Apa beza premier, Ustaz? Karena ada sekunder. Ada sekunder. Premier ini yang diambil terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tafsirnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah, radhiyallahu taala anhuma. Dia juga sepupu Nabi, dia juga sahabat Nabi, dan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia masih remaja dan umurnya panjang. Makamnya berada di Taif. Itu yang kata daripada sumber yang premier, ya. Kemudian kita boleh ambil daripada tafsir contohnya Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya. Dan kalau kita telusuri, maka bicara daripada keseluruhan tafsir itu kita himpun sebenar betulnya ialah diperingatkan hal di mana wahyu yang telah turun mesti terus baginda sallallahu alaihi wasallam laksanakan terlebih dahulu, dan baginda diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya dan mesti dilaksanakan oleh mereka yang telah percaya beriman dengan Rasulnya, dengan Allah, dengan malaikah, dengan Quran, yaumul qiyamah dan seterusnya. Jadi di hari kiamat nanti apa yang pasti berlaku, menjawab soalan ini, ya, akan diperiksa sudahkah dijalankan semestinya seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah, ya. Quran 114 surah 30 juzuk mengikut pandangan Ahlul Madinah dan beberapa pandangan ulama yang muktabar, ya, 6.236 ayat. Walaupun ada khilaf di situ, jangan dibergaduhkan. Minta maaf kepada pakar bahasa Melayu, sengaja saya guna perkataan itu dengan izin, ya. Jangan kita memperbesarkan khilaf tersebut, ya. Dan ayat itu, hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang telah percaya sekian lama akan bertambah luaslah pengaruhnya, ya. Dan mereka besok akan ditanya bagaimana engkau menggunakan akan bicara Quran yang telah aku turunkan, kata Allah nanti kepada kamu semua. Jadi di sini kalau kita ambil soal tadabbur ni apa? Beyond the text. Not only textual, ya, but beyond. Kita nak ambil tadabbur ni untuk kita laksanakan dalam kehidupan harian kita. Jadi tanya diri sendiri, saya hari ini dalam konti tanyalah ustaz biar tahu dengan keliru, kena tanya diri sendiri. Dan para asatidah mungkin yang menonton, jika saya salah tolong betulkan. Apa dia? Ke arah mana kita nak gunakan Quran? Dunia, keuntungan, habuan diri, ataupun keikhlasan untuk mengajak manusia kepada al-haqq dan menegah manusia daripada al-batil. Dan martabat manusia, ya, yang mana mentadabbur Quran ini adalah setinggi-tinggi martabat. Kenapa? Dia telah mulia dengan diberi waris oleh Rasul untuk mewarisi kitab ini, Quran. Dan bertambah mulia lagi apabila dia melaksanakan titah perintah Quran dan menjiwai Quran. Dan antara yang disabdakan oleh Nabi, ya, saya tutup bicara untuk soalan yang pertama ini soalan kedua lah, campur soalan pertama tadi daripada ilman tadi, kan. Khairukum, Nabi kata, sebaik-baik kamu man ta'allama al-Quran, orang yang mana dia telah belajar Quran, wa 'allamahu, dan dia telah mengajarkan orang lain. Dan ingat, da'i ilman dan semua, dan saya dan semua yang sedang menonton sampaikan, baca Quran kerana dia merupakan syafaat dan pembela kita di yaumul qiyamah berdasarkan hadis baginda yang sahih, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat penonton setia. Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua pada pagi ini dan asbab hidayat kepada ahli keluarga kita, kepada diri kita sendiri dan terus kita mempelajari ilmu agama insya-Allah. Baik, hari ini topik kita adalah tafsir surah Az-Zukhruf ayat 44 hingga 49 yang akan dibentangkan oleh Al-Fadil Ustaz Radhi Rejab. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sampai lengahkan masa, saya tertarik dengan satu persoalan di Facebook daripada Sahziatus Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 44. Apakah hak-hak Al-Quran yang perlu dilaksanakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ia terlepas dari tanggungjawab di akhirat kelak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika seseorang itu hanya membaca Al-Quran namun tidak mentadabbur peringatan dan tidak beramal dan masih melakukan perkara mazmumah? Apakah ini juga akan dipersoalkan kelak? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Yang pertama tu Ustaz, apa hak dia? Yang kedua, jika baca tapi tak tadabbur, bagaimana? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Kalau kita lihat kepada ayat yang ke-45. Cantik terjemahan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was'al man arsalna min qablik." Dan tanyakanlah kepada orang-orang yang telah kami, Allah menta'zimkan, mengagungkan dirinya menggunakan kalimah kami. Ya. Allah telah utuskan sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa? Mir rusulina. Rasul kata nama satu orang utusan Allah. Rusul banyak utusan. Dia singular and plural. Baik. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tu ayat dia. Best soalan itu. Dia kata, apa dia soalan itu? Adakah kami jadikan selain Tuhan yang Maha Pemurah, ya, Tuhan-Tuhan lain yang akan mereka sembah, ya? And ask those we sent before you, ya, of our messengers, peace be upon them, have they made besides the most merciful deities to be worshipped? Kata Allah SWT. Ayat ni, ya, bila keadaan sebegini, dia akan pergi kepada jawapan Kak Sahziatus Siddiq ni antara orang yang suka buat ringkasan rancangan Tanyalah Ustaz. Bagus Kak, tahniah Kak Sahziatus Siddiq. Tahniah sangat-sangat kami hargai. Jadi hak Quran ni banyak, hak Quran ni sungguh banyak. Cukup saya ringkaskan. Kerana apa? Kerana bagi tahu, tanya orang kami utus sebelum kau tu, kami buat Tuhan lain tak? Maka yang pertama, Quran ini untuk kita, hak dia apa? Beriman dengan dia. Kerana Quran cerita Allah Ta'ala itu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu Esa, ya. Allahus Samad, menjadi tempat bergantung segala makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak sama antara Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu, dan sesuatu pun tidak boleh misalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak dia untuk diimani Quran ini. Kedua, untuk dibaca, beriman. Ada orang dia beriman, percaya Quran, baca tak pandai. Selesai satu bab, bab kedua tak selesai. Kena baca, ya. Macam mana nak baca? Tak tahu. Kena belajar. Ya, kena belajar. Baca Quran dapat apa? Tadi saya sebut dah, syafaat yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran, Nabi kata. Kamu semua bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, maka Quran yang kamu baca itu sesungguhnya dia akan datang pada yaumul qiyamah nanti memberikan syafaat pembelaan kepada pembacanya. Kita baca tadi kan. Mudah-mudahan semua kru ni, penerbit, kameraman kita dan semua yang terlibat ni semua dapat syafaat. Amin. Masya Allah, daripada pengawal kat depan tadi pun dapat syafaat. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi, yang ketiga. Yang keempat, Quran tak cukup dibaca untuk difahami. Faham Quran, jangan main suka-suka, faham sendiri, kena berguru. Ya. Kena berguru, kena talaqi, kena musyafahah, kena talqin. Talqin, orang ingat talqin mati. Bayat. Keberadaan kita pada satu tempat dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita tu. Ya. Kemudian dah kita belajar, ya, kita pun faham Quran, kita kena beramal dengan Quran. Saya ringkaskan jadi 5, ya. Beramal dengan Quran, dan kesemua ini kita himpun, inilah orang yang mentadabbur Quran sebenarnya, ya. Dia menjiwai Quran, ya. Al-Quran hayyun fi qulubina. Quran alive in our heart. Allah. Ya.
Bukan duduk di bibir ataupun dipapar di dinding-dinding saja. Tidak mencukupi. Jadi, soalan yang kelima, Kak Sazatul Siddiq tanya, orang ni baca Quran, sifat madmumah ada, ya. Esok dia ditanya tak? Semestinya dia akan ditanya. Ginilah kita ni iman ni yazid. Tambah kan kayak yang berkurang. Jadi kita kena selalu, ni uniknya iman manusia. Ya. Kena selalu kita tawajuh dengan Allah, ya. Kita muraqabah, dekatkan diri dengan Allah. Istighfar selalu dengan Allah, tazakkur, banyak memperingatkan diri sendiri dan banyak berzikir dengan Allah dan banyak muhasabah, ya. Dan kesimpulannya kena mujahadah agar kita jadi lebih baik. Saya sangat takut dengan benda ini dan saya peringatkan diri sendiri, keluarga dan seluruh yang sedang menonton adalah ustaz. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baca Quran dan beramal dengan Quran. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itu satu nasihat. Tuan-tuan dan puan, nasihat ni sebenarnya kita dengar daripada kecil. Kita dengar, kita baca dan juga kita amalkan. Tapi kadang-kadang nak amal ni susah. Nak amal ni tuan-tuan dan puan dia perlukan mujahadah. Jadi kita usaha sikit demi sedikit. Kan? Kata Dr. Fadlan Kamsah, kalau hari-hari kita kena doa. Doa apa? Doa lebih baik sikit daripada semalam. Itu pun sudah terbaik insya-Allah. Baik, kita nak ambil satu pemanggil yang bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertalian. Assalamualaikum Tuan Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Ismail, teruskan dengan soalan. Ya, saya. Teruskan dengan soalan, Tuan. Okey, Ustaz. Sebelum saya nak tanya Ustaz, saya nak taranumlah dua ayat Ustaz ya. Tolong berbetulkan ya Ustaz, boleh? Silakan Tuan Ismail. Tafaddalu mashkurin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العظيم. Okey, sana je Ustaz. Allah SWT telah mengutuskan pada rasul-rasulnya bagi menjalankan tugas-tugas dakwahnya dengan sempurna. Tetapi mengapa masih ada lagi yang ikat suruhan Allah? Adakah ini sikap sombong atau bagaimana? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Ismail kita, bacaan yang sungguh merdu dan semangat insya-Allah. Jadi ini satu contohlah, contoh penonton-penonton yang mana pagi-pagi dia dah baca Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semua yang menonton pada pagi ini ada semangat nak belajar ilmu Quran, ilmu taranum insya-Allah. Ustaz, bagaimana Ustaz? Nabi SAW dah melakukan usaha dakwah. Dan usaha dakwah Nabi ini orang kata apa? Sebelum Nabi dah wafat, Nabi kata dah sempurna usaha dakwah ni. Jadi bagaimana Ustaz? Kadang-kadang kita ni masih lagi dalam keadaan leka dan alpa dan mengingkari suruhan Allah dan mengingkari Nabi SAW. Adakah kita ni kategori bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadirin rahimakumullah, menjawab soalan Tuan Ismail Man Isa tadi, saya nak jawab soalan yang kedua dulu. Ya. Orang ni Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada dia. Bagi Quran, dia tak faham. Diutuskan Quran itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima, yuallimuhumul kitaba wal hikmah, yatlu alaihim ayati sebelumnya, wa yuzakkihim, ya. Dia yang membacakan Quran kepada mereka. Dia yang menyuci bersihkan mereka, memahamkan mereka akan hikmah, rahasia dan sebagainya. Tapi tak nak terima.
Ini terjadi kerana apa? Kerana satu saja jawapannya, ya. Kesombongan, keegoan, ketakabburan dan sebagainya yang menjurus kepada satu perbuatan manusia berlagak bagus, bajet elok. Allah. Dan lebih dahsyat lagi jika dia berlaku kepada ahli agama. Tu. Saya tegur saya lah, bukan tegur orang lain, ya. Yang lain jika nak ambil manfaat dipersilakan. Ada kawan-kawan kata, Ustaz kadang kata kat kami. Tak, saya kata saya jawab soalan. Saya jawab soalan. Kenapa terasakah? Yalah Ustaz terasa. Maka kalian yang makan cili, kalian yang terasa pedasnya. Betul lah pepatah Melayu kata tu kan. Jadi kita kena telus. Integriti ni bukan swipe under the carpet dengan izin. Semua benda tu sembunyi. Tak boleh cerita. Cerita kena bagi tahu, ya. Benda yang hak kena bagi tahu hak. Contoh hari inilah. Kita lihat hari ini, ya. Jangan tipu manusia. Kan? Orang hari ini dia nak tengok kebenaran. Dan orang yang melakukan sesuatu besok akan dipertanggungjawabkan. Tadi kan disebut tu. Kan? Fasaufa. Besok ni apa dia? Wasaufa tus'alun. Besok kamu akan semua akan ditanya. Allah. Dia buat keluar satu produk. Kan? Produk dia tu ialah memanglah melepasi Kementerian Kesihatan Malaysia, dah ada JMP dan sebagainya. Tapi orang nak tahu ada apa dalam tu. Ada apa. Bagilah orang tengok COA contohnya. COA tu apa dia Ustaz pagi ni? Kita ambil pengetahuan ni. Certificate of Analysis. Ya, yang tak boleh tunjuk Certificate of Analysis bagi tujuan komersil ialah yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri. KKM tu tak boleh lah. Dia dah jual nama kementerian, tak boleh. Ada penalti dia. Tapi untuk syarikat tu sendiri, dia kena tunjuk kerana apa? Jika dia menipu di situ, esok Allah tanya dia. Allah tanya pemilik dia. Allah tanya guru-guru yang mengajar pembohongan ini. Jangan, tak boleh. Kenapa? Sombong. Minta izin ya. Sombong itu diiringi dengan kebodohan. Bodoh sombong. Maka jadilah cerdik yang tawaduk. Ada masa lagi tak? Ada. Fadal Ustaz. Baik. Saya seronok dengar bacaan tadi tu ya. Cik Ismail Mak Isa tadi baca dengan Taranum Bayati. Maka izinkanlah saya memperbaiki kerana saya pun akan ditanya, Ustaz Rodi dengar pagi tu dalam tengah Ustaz tak tegur dia. Pertama huruf kaf itu ya, ketika dia mati, dia sakin, sukun, mati, kena ada sedikit bunyi angin yang keluar tapi bukan bunyi sin, dia bunyi. Jadi waladzik, yang dengar tu sebenarnya orang sebelah. Sekarang dengar sebab ada mikrofon. Ada tak boleh. Waladzik sama macam tu tak perlu. Waladzik sikit dia. Sepertinya tak pun kalau dia mati sakin at sikit je. Bukan at, bukan bunyi sin dia, bunyi t tu. Okey, satu. Kedua, huruf qaf ya, wali qaumik. Qaf ya, di huruf isti'la ya. Makharij dia tak sama dengan huruf kaf, makhraj dia. Jadi jangan baca, jangan tukar huruf qaf jadi huruf kaf. Wali qaumik. Minta maaf ya Tuan Ismail, kita sama-sama belajar hari ini dan semua. Kemudian huruf hamzah jadi huruf ain, jangan ya. Wasaufa tus'alun ya. Jangan tus'alun ya, tus'alun ya. Kemudian ayat yang berikutnya tadi aja'alna tadi tu tersilap sebut ajalna ya, ajalna. Dia aja'alna ya. Tapi dah diperbetulkan untuk bacaan kali kedua. Dan ada satu di situ huruf mad. Min rusulina aja'alna. Mad jaiz munfasil. Kan tadi baca dua. Boleh juga baca dua. Tapi kena mengaji tariq jazari. Ya. Kita mengaji tariq syatibi. Ya. Banyak Quran ni rahsia dia. InsyaAllah saya pun nak belajar lagi. InsyaAllah. Pastikan kita amanah dalam menyampaikan ilmu. Ya. Kerana besok Allah tanya kalian. Kalian jawab besok. Saya pun menjawab juga. Masya Allah. Nah, Hilman pun menjawab juga. Betul. Ini saya lagi lah. Banyak benda yang kita tak, kadang-kadang kita terlupa dan kita terlepas. Tuan-tuan dan puan-puan, amanah dengan ilmu sangat penting. Dan amanah kita bercakap, ini satu benda yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kita nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah ayat ini, iaitu ayat 46 surah Az-Zukhruf, Allah SWT tujukan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, bangsa Qabtik yang degil dan menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dengan tegas Nabi Musa menyatakan, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb, seru kalian sekalian alam.
Dan yang kedua, siapakah bangsa Koptik dan pemuka-pemuka kaum Firaun itu, Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Na'i, biar tahu jangan keliru. Baik, soalan yang bagus. Siapakah bangsa Koptik itu? Selepas ini kita berehat seketika, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sahabat penonton semua, pagi ini sudah tentu dan pasti banyak perkara-perkara yang kita akan belajar. Dan sudah tentu dan pasti pelajaran ini tidak terhenti di sini. Kita kena teruskan. Dan bila kita dapat tahu, kata Ustaz tadi, dah belajar bahasa Al-Quran, kita kena amalkan. Amalkan tuan-tuan. Kalau kita dah tahu, kita kena sampaikan. Sampai yang paling penting adalah kita sampaikan kepada ahli keluarga kita dulu. Jadi tanggungjawab tuan-tuan di rumah, pastikan ahli keluarga kita yang ada di rumah musim PKP ini, pastikan mereka tahu sedikit sebanyak mengenai Al-Quran, insya-Allah. Berbalik kepada soalan daripada Facebook Hana Wanci tadi, satu soalan yang mana ayat 46 surah Az-Zukhruf. Yang pertama, adakah ayat ini Allah tujukan kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya bangsa Koptik kerana degil dengan menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam? Dan yang kedua, siapakah bangsa Koptik dan pemuka-pemuka kaum Firaun itu, Ustaz? Jadi Ustaz, adakah ayat ini ditujukan kepada Firaun dan juga kaum-kaumnya? Dan siapakah kaum Koptik itu, Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Ayat 46. Baguslah Kak Hana ni kan. Ayat 46 dah kita masuk ayat 46. Apa dia terjemahan kepada ayat 46? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa laqad arsalna Musa, dan sesungguh-sungguhnya kami telah utuskan Musa di ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran kami. Bukan diutus saja-saja, diiringi mukjizat, ya, perkara-perkara yang agung, yang hebat. Manusia tiada mukjizat melainkan Allah kurniakan. Tapi manusia itu kalau dia buat dosa tapi dia berasa bajet bagus, tak ada apa pun, aku buat dosa okey pun, maka manusia itu namanya sedang mengalami istidraj, derhaka kat mak dia. Tapi hidup senang lenang, kaya raya. Orang kata derhaka mak, harta berkurangan, ya, umur jadi pendek, aku okey je pun. Itu istidraj, ya. Kemudian apa, buat berita-berita palsu, bohong kat orang, ya, mengaibkan orang. Dia kata orang aibkan dia, dia aibkan orang, tapi dia rasa dia okey semua. Istidraj. Jadi dalam keadaan ini Nabi Musa tidak begitu. Dia diutuskan dengan mukjizat alaihi salatu wassalam. Kepada siapa? Ila Fir'aun wa malaih. Kepada Fir'aun dan juga sekutu-sekutunya, kuncu-kuncunya, grup-grup dia. Na'udzubillahi min dzalik. Fir'aun ni maksudnya raja. Bukan semua Fir'aun itu kufur pada Allah, ya. Ada Fir'aun yang beriman, seperti Fir'aun yang hidup ketika zamannya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Baik, faqal, maka berkatalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, inni rasul rabbil alamin, sungguh-sungguh aku ni utusan Tuhan semesta alam. Jadi Kak Hana Wancik tanya tadi tu soalan bagus, ya. Jadi memang ceritanya sekarang ini ayat 46 khusus, and certainly did we send Moses, peace be upon him, with our signs to Pharaoh. Pharaoh ni Fir'aun lah, Fir'aun. Bahasa Thai dia sebut Praong. Praong, Fir'aun, ya. And his establishment, and he said, indeed, I'm the messenger of the Lord of the universe, of the worlds. Jadi mereka tolak, mereka tak mau terima. Maka tak mau terima. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhhakun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka tak kala ia datang kepada mereka dengan bawa ayat kami, tiba-tiba mereka tertawakan dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. But when he brought them our signs, at once they laugh at them. Astaghfirullah, ya. Jadi nanti kita bicara panjang lagi ayat 47 tu. Cuma saya nak jawab soalan siapa dia bangsa yang ditanyakan, bangsa Koptik ni, ya. Sebenarnya disebut dalam bahasa Arab Qibti. Ada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalnya daripada hamba yang terhormat, dihadiahkan jadi hamba walaupun dia bangsawan Qibti sebenarnya.
iaitu Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, ya, kepada Nabi, Nabi berkahwin, Nabi merdekakan dia, dan dia dapat anak nama Sayyidina Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Maqamnya ada di Baqi', meninggal umur 1.5 tahun. Ya. Jadi yang memberi zuriat kepada Rasulullah 2 orang isteri saja, iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Saya kadang-kadang melihat ketidakadilan berlaku dalam catatan sejarah. Minta maaf ya, minta maaf. Dihilangkan nama Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Kenapa? Sebab soalan ini bagus dengan bangsa Qibti tadi. Jadi bangsa Qibti ini ialah bangsa yang di mana bangsa orang Mesir, ya, bangsa orang Mesir, dan Firaun daripada bangsa Mesir itu sendiri. Jadi Nabi Musa diutuskan sekaligus daripada Bani Israel untuk Bani Israel dan sekaligus untuk bangsa Qibti itu sendiri. Ada lagi tak sekarang? Ada, masih ada. Ya, waktu itu memanglah Mesir purba. Sekarang dia dah bergabung, berkahwin dengan Arab, dan dia pun sebut Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah Nusriyah. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah. Itu sedikit sebanyak ilmu. Jadi kita dah tahu sedikit sebanyak nasab ataupun keturunan Nabi, siapakah isteri Nabi. Itu pun satu ilmu pada pagi ni juga. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ambil pemanggil yang kedua yang bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tukidon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai, ya. Ya, Haji Tukidon, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sejarah yang ada sekarang, wabak lah, ya. Alhamdulillah. Soalannya diberikan cerita begini, Ustaz Dai. Kenapalah orang-orang musyrik ni selalu degil, selalu tak nak mengikut kata yang Allah Ta'ala telah bagikan kepada kita melalui Rasulnya. Jadi bagaimanakah caranya untuk supaya jangan terlalu sombong lah. Perintah Allah ni, dia punya azab sangat dahsyat. Jadi adakah cara ataupun kaedah nak supaya orang-orang kafir ni jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Ikutlah apa perintah Tuhan. Sebab azab Tuhan ini amat dahsyat. Itu saja soalannya, ya, pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon atas soalan yang diberikan. Mungkin saya nak tambah sikit, Ustaz. Silakan. Soalan Haji Tukinon tadi itu mengenai sebenarnya kesombongan ini bukan hanya ada di kafir saja, Ustaz. Bahkan orang Islam sendiri pun ada yang sombong, Ustaz. Jadi bagaimana kaedah untuk kita mengelakkan rasa ataupun memperbaiki diri kita ni daripada terus rasa sombong, riak dan takabur, Ustaz? Silakan. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Terima kasih Tuan Haji Tukinon, antara pemanggil yang kita tunggu-tunggu. Karena soalan-soalan beliau brilliant question dengan izin. We are trying to deliver the best answer, insya-Allah. Sombong. Kelantan kata agah, mata, manggut. Ada 3 perkataan tetapi darajat berbeza-beza. Agah. Itu pun ada darajat. Ada darajat dia, agah lain, mata lain, manggut lain. Ya. Kemudian sombong ni arrogant, kata bahasa Inggeris. Takabbur, kata bahasa Arab. Sombong ni tak layak langsung untuk makhluk. Tak layak. La abada, sampai bila-bila pun tak boleh. Yang layak siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Huwal mutakabbir. Dia sahaja yang maha membesarkan diri dia. Allah. Itu nama dia, Al-Mutakabbir. Ustaz nak jumpa kat mana Al-Mutakabbir? Baca suratul Hashr. Ya, ayat 20 dan seterusnya. Kita akan jumpa. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Silakan baca. Okey. Jadi cerita nak hilangkan sombong ni, ayahanda Tuan Haji Tukinon. Allah, orang kafir sombong, orang Islam pun ada yang sombong. Ya. Orang Islam yang sombong ni duduk dalam grup apa? Munafiqun. Tu sombong. Kadang-kadang dia pandai guna dalil. Ini yang kita bahaya ni, bahaya. Kalimat yang hak, dalil tu kalimat hak, betul? Dia berkehendakkan kebatilan, dia berhujjah guna Quran, guna hadis, kutip segala tok guru dia cerita, bubuh dalam FB apa semua, Instagram apa semua. Orang pun baca, orang terpengaruh. Wallahi dia berdosa dengan Allah kerana tujuannya kebatilan. Ni jaga, esok jawab dengan Allah. Banyak kes ni. Orang awam baca, ada gelaran ustaz, mengaji sana sikit, sini sikit. Oi, betul ni dia kata ni. Tujuannya kebatilan. Kenapa? Datang kesombongan. Gunakanlah ilmu.
orang kafir ni memang cerita sombong dah Tuan Haji Tukinan ayahanda. Macam mana nak kurangkan kesombongan orang kafir ini? Hadirkan kepada mereka hujjah. Ada masa kau lagi? Ada. Fadal. Masya Allah. Takut. Cukup takut. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Allah sebut dalam suratul Anbiya ayat 30. Ayahanda Tuan Haji Tukinan cuba tengok. Bawakan hujjah kepada mereka. Orang kafir tak terima hujjah Quran. Tapi bawa hujjah yang Quran suruh hujjahkan dengan mereka. Contoh Quran kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Allah kata, apa orang kafir, orang yang namanya kufur, orang yang kafir itu tak tengok ke bahawa langit, 7 layers of heavens, skies, dulu mereka tu dan juga bumi menjadi oneness world. Have those who disbelieve not considered that the heavens and the earth were joint entity. Oneness world, dunia yang satu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, and we separated them. Kamilah yang telah pisahkan. Ini Big Bang, not a theory, but the reality. Kemudian kata Allah, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami telah jadikan setiap sesuatu entiti kehidupan itu, daripadanya itu ada air. Daripada air itulah kami mencipta kehidupan, and made from water every living things, kata Allah. Satu soalan Allah Ta'ala tanya. Ayahanda Tuan Haji Tukinun, afala yu'minun. Maka adakah dengan sebegitu sekali hujjah kami, mereka tidak mahu beriman, ya Allah? Then will they not believe, kata Allah. Jadi ini cerita apa ni? Cerita Quranic, scientific Quranic. Jadi dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam cerita tadi itu pun sama. Tadi kita sebut tadi Qibti sikit tadi tu kan. Sekarang dah jadi Arab dah. Sekarang dia buh nama negara dia Jumhuriyatu Misr al-Arabiyah. Dia bangga Arab dia kata. Tak apalah. Jadi kalau kita pergi ke Mesir, mereka akan tanya, Misr, dunia. Mesir ibu dunia. Saya suka melawar juga. Saya kata, dan bapaknya ialah Malaysia. Dia cerita mak dunia ni Mesir lah. Mak dunia. Bapak dia Malaysia. Mati akal dia. Mati akal kan nak jawab. Dia sombong sangat kan. Kita pun matikan akal dia. Perasan sangat. Jadi, orang kafir ni Allah Ta'ala suruh tanya dia. Quran suruh tanya dengan pertanyaan saintifik. Setiap nama entiti kehidupan itu akan ada hidrogen, akan ada oksigen. Sebab air itu diikat. H2O. Dua atom hidrogen diikat dengan satu atom oksigen. H2O jadi satu molekul. Air, maaf ni. Air. Dengan air itu ada kehidupan. Pokok yang mati, turun air hujan, dia hidup. Bahkan di Marikh dan sebagainya dikatakan ada kehidupan. Kenapa? Ada air, ada oksigen, ada hidrogen dan sebagainya. Jadi orang kafir sebegitu hujah saintifik pun aku tak nak beriman. Apa boleh buat? Nama pun Abu Jahal. Nama pun Abu Jahal. Bapa segala kejahilan. Datanglah apa pun ibarat. Sebab tu orang tua kata ibarat mencurah air ke daun keladi. Itu yang paling tepat sekali. Wallahualam. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah sama-sama kita ni kadang-kadang kita menjurus kepada satu perkara, tapi kadang-kadang kita lupa doa untuk hidayat manusia. Jadi kita doakan hidayat untuk manusia-manusia yang kata kita sayang dan juga rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, insya-Allah. Baik, kita nak baca satu soalan daripada Facebook lagi, daripada Zuhara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 46, Nabi Musa alaihissalam mengajak Firaun dan kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada sekutu baginya, serta melarang mereka menyembah selain darinya. Tetapi Firaun dan kaumnya menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Adakah Firaun dan kaumnya begitu taksub dengan agama nenek moyang mereka? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya nampak sini ada satu soalan Ustaz. Ada kata Nabi Musa alaihissalam mengajak Musa dan kaum-kaumnya untuk memeluk Islam ataupun mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka sangat sayang kepada agama nenek moyang mereka. Adakah ini dikatakan taksub dan sebagainya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Menjawab soalan Zuhana tadi,
Zuhana. Zuhara, Ustaz. Zuhara. 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 Alhamdulillah. Baik. Ta'assub, ta'assub, keta'assuban, asabiyah, macam-macam dia datang. Daripada kalimah ini, dia kalau difahami cara baik, dia jadi baik sebenarnya. Ya. Tapi bila penyalahgunaan kefahaman itu, maka jadilah dia binasa. Kenapa Firaun dan pengikut-pengikutnya tak mau beriman? Keta'assuban mereka disebut di situ, adakah kerana agama nenek moyang mereka? Dia Firaun pada zaman Nabi Allah Musa ini banyak pengkhilafannya yang berlaku, ya. Waktu saya pergi dengan niat nak belajar, ya, ke muzium Diraja, Royal Mumia, kan. Jadi diletakkan di situ mumia Diraja, ya. Kena bayar lain pula nak masuk dalam tu. Tadi ambil tiket masuk dalam muzium, bayar lain pula nak masuk dalam tengok mumia. Maka saya tengoklah mumia Ramses yang kedua. Mengikut orang yang menjadi apa disebut istilah dia saya lupa, ya, sesuai dengan orang yang jadi apa orang yang mahir tentang muzium ni, ada istilah dia, maafkan saya tak dapat sebut. Jadi saya jahil bab tu, tolong ajar saya yang tu. Dia kata kurator, tak salah saya, ya. Kurator muzium tu dia ajar saya, dia kata ini bukan seperti mana yang kamu semua tahu. Ini bapa dia, ada Ramses yang kedua namanya Marin Batir. Dia ni yang mengisytiharkan dia tu Tuhan. Dia kata dia Tuhan. Dulu apa nama menyembah Dewi Matahari. Sekarang dia pula naik pangkat, dia isytihar dia Tuhan. Ni semua hawa biru ke semua ni, ya. Jadi bukan cerita ta'assub agama nenek moyang dah. Dia sendiri pi buat satu doktrin baru, dia Tuhan. Ramai manusia duk mengaku Tuhan. Betul. Macam mana nak jawab soalan ini? Tu yang kadang-kadang kami ni diajar satu benda daripada guru kami, hisnul alim la adri, dia kata. Kubur alim ni dia jawab aku tak tahu. Nak jawab apa lagi dah? Dia dah degil sangat-sangat dah. Tak mau. Bahkan Quran merakamkan kata-kata dia, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tertinggi. Guru kami sewaktu syarahkan tafsir ayat ni dalam gurauan yang mendesap. Dia sebut tu gurauan tetapi menusuk kalbu kami. Apa dia kata? Bayangkan, dia kata, ayuhat thullab, bayangkan wahai penuntut ilmu. Dia kata apa? Aku percaya ketika Fir'aun laknatullah ini, ya, yang melawan Nabi Musa ni, bukan yang lain, cerita khusus yang ni dulu. Waktu dia umum, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tertinggi, ya. Aku yakin itu iblis pun terkejut. Iblis terkejut. Oi, iblis kata aku terang-terang aku pun tak pernah mengaku Tuhan. Hang boleh pergi mengaku Tuhan. Aku pun takkan menyembah engkau, iblis kata. Itu kenapa disebut begitu? Kerana dia nak bagi kita boleh fikir, tu guru kita. Iblis ni dia tak nak sembah Adam. Sembah kau ustaz. Quran kata bukan suruh sembah. Bukan suruh sembah tapi suruh sujud penghormatan. Dia dah terasa bahawa aku macam menyembah Adam pula, aku nak sembah Allah aja. Dia pikuk situ. Iblis ni kaki belit. Kaki belit. Maka jangan buat perangai belit. Nanti terbelit leher sendiri. Jangan. Jadi mudah-mudahan janganlah ikut perangai tersebut. Jadilah kita seperti pengikutnya Musa. Sebab itu waktu kita sampai Mesir, mereka ada satu pesanan. Hati-hati. Kita kata kenapa? Ni, tourist guide kita. Ya. Dia kata apa? Jika baik di sini, Masya Allah, macam Nabi Musa, macam Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Tapi kalau main perangai, dia nak tiau kita, sebiji macam perangai Fir'aun, Qarun dan Haman. Baik. Allahu Akbar. Saya tertarik bila Ustaz kata tadi, jangan kita terbelit-belit. Kadang-kadang benda hak ni jangan kita belit-belitkan, takut terbelit kita punya diri sendiri, insya-Allah. Baik, saudara sahabat menonton semua, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, alhamdulillah sahabat penonton semua, kita
hampir penghujung di TV3. Tapi kita punya siaran ataupun tajuk topik perbincangan kita akan sampai ke waktu 8.30 pagi insya-Allah di TV9. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak dengar sikit Ustaz. Tadi huraian Ustaz mengenai isunya orang Firaun ni. Ustaz kata dalam keadaan mereka ni ayahnya dia mengaku keadaan Tuhan dan sebagainya. Ustaz dah bagi tahu jangan putar belit dan sebagainya. Sedikit Ustaz, sebelum kita akhir di TV3, apakah nasihat daripada perkara ini yang boleh kita betul pegang di akhir-akhir zaman ni? Silakan Ustaz. Baik, kita ada lagi sebenarnya ada 2 ayat lagi, 3 ayat lagi untuk kita baca. Jadi jangan lupa sambung ke TV9 ya. Mesti sekarang ni sambung TV9. Maka pengajaran untuk di TV3 ini Allah Subhanahu Wa Taala nak kita jadikan semua ini pengajaran, ya, lesson learn disebut, ya. Lesson learn ini satu ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan supaya menjadi teladan kita, jadi GPS kita, kompas kita. Hati-hati, GPS ini can stand for GPS mean guna pun sesat. Jaga-jaga. Banyak kali kena tu nampak. Banyak kali. Kerana kesilapan untuk memastikan koordinat. Kan? Seri pentas, taiklah betul-betul seri pentas. Pergi eja salah seri pentas. Pentah lain yang sampai. Pentah lain sampai, ya. Masya-Allah. Maka Quran ini bukan hanya untuk dibaca sahaja, tak. Ya, bukan untuk dipertandingkan bacaannya. Saya juga hakim musabaqah. Apa hukum? Ya juz, harus. Silakan balik betul. Tapi sebab itu dalam musabaqah ada intisari dia untuk pendengar, oh ini qari ni baca, ya Allah tersentuh jiwa aku, ya. Sebab itu bila dibacakan ayat Allah, ya, bertambah-tambah zadathum imana, bertambah-tambah keimanan mereka. Itu yang kita nak dengan Quran, dan Quran jadikan dia bacaan harian kita, bukan Facebook. Ustaz Facebook, Ustaz macam peli kami tak, saya peli saya sendiri bukan orang lain. Bangun-bangun tengok dulu. Dah install Quran dalam ni, buka Quran baca dulu hari ni, cek tengok, ataupun pergi dekat mushaf dia ambil wuduk semua baca. Selak tengok tu dia kata, ya Allah fastamsik billadhi uhiya ilaik. Kita pun baca ya Allah, sebab itu berpegang teguhlah kepada yang diwahyukan kepada engkau. Allah, innaka ala siratim mustaqim, sungguh-sungguh engkau di atas jalan yang benar, ya. Ini yang patut kita tadabbur. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan terus perbincangan kita mengenai surah Az-Zukhruf ini di TV9. Di TV3 kita sudah tamat di sini. Terus setia dengan majlis ilmu. Wallahu a'lam. Bertemu lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu kita dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat sahabat penonton yang masih lagi setia dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan program ini pagi ini dapat memberikan kita satu kefahaman yang baru, iaitu kefahaman, bukan kefahaman yang baru kita buat agama baru, tak, kefahaman tentang agama yang baru, ilmu yang baru kita dapat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, topik kita hari ini adalah surah Az-Zukhruf ayat 44 hingga 49, dan kita sudah selesai tadabbur daripada ayat 44 hingga 47. Berbaki lagi 2 ayat, insya-Allah kita akan cuba usahakan sehingga ke akhir program kita sampai pukul 8.30 pagi, insya-Allah. Baik, sahabat penonton semua, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Boleh bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan soalan tuan-tuan dan puan memberikan kefahaman ataupun asbab hidayat kepada seluruh umat, insya-Allah. Baik, tanpa selengahkan masa, kita nak dengar bacaan Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz ayat 48 dan juga 49, insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih yang bahagia Da'i Hilman, penerbit, kru dan semua penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana ya. 30 minit terakhir ini sebelum bacaan dialunkan, saya mohon semua untuk like, komen dan share di FB masing-masing. Kali yang ini elok tengok FB. Yang ni kena tengok FB, ini kena tengok FB. Ya.
Tolong share banyak-banyak di WhatsApp, Telegram, Instagram agar niat satu je. Ya Allah, di pagi Jumaat ini saya nak buat sedekah, ya Allah, sedekah nak buat infak dengan infak data sikit saja share dengan orang. Mudah-mudahan rahmat Allah melimpah ruah asbab kita menyampaikan agama. Balighu anni walau ayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan daripada aku walau satu ayat, kata Nabi. Kita akan bacakan dengan menggunakan tarannum nahawand. Tarannum nahawand. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. Allah. Masya Apa Allah Ta'ala sebut, kita akan bicarakan seterusnya. Saya serahkan kepada Baik. Al-Fadhil Ustaz, saya terus terang saya cakap, Barodah tadi itu meruntun jiwa, rindu rasa nak dengar. Dan rasa jealous pun ada, tak pernah nak boleh buat. Cemburu suara tu. Masya-Allah. Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah kita sahabat penonton semua, kita nak lihat persoalan daripada ayat 48 dan juga 49. Jadi mungkin Al-Fadhil Ustaz nak cerita mengenai kepada kita tentang ilmu, berbaki lagi dua ayat ini insya-Allah. Tanpa selangkan masa, saya nak satu soalan daripada Facebook, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya mengenai ayat yang ke-48. Allah telah mendatangkan azab terhadap kaum kafir Fir'aun. Bolehkah Ustaz jelaskan apakah bentuk-bentuk azab yang Allah turunkan kepada kaum ini dan apakah reaksi mereka terhadap azab tersebut? Terima kasih atas pencerahan. Apakah azab-azab Ustaz? Silakan. Masya-Allah, tabarakallah. Ini soalan yang ke-12 insya-Allah kita himpun-himpun tu. Sebelum nak bicara tentang Intan Zurina Abdul Razak ini, soal ayat yang ke-48, azab macam mana azab tu ya? Kita nak bawa satu sorotan daripada kisah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Kita lihat pada ayat yang ke-47 ya. Ayat yang ke-47 apa dia? Ayat 47 ni mereka mentertawakan Nabi Allah Musa. Kenapa mereka tertawa? Ya. Jadi tak kala Nabi Allah Musa datang dengan segala tanda-tanda kebesaran Allah, mereka pun ketawa ya. Yadhakun, gelak-gelak ya. Masya-Allah. Kenapa orang tanya kenapa? Kenapa? Sebab gini. Daripada kecil lagi Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam kalimullah ini ya. Dia membesar dalam istana Firaun. Ya. Sampailah umur 30 tahun. Tu dia. Jadi pakaian macam anak raja, memang anak kesayangan Sayyidah Asiyah. Ya. Dan Sayyidah Asiyah adalah isteri kesayangan Firaun. Ya. Diturut semua. Jadi sekarang setelah 10 tahun dia lari keluar negara ya kerana dituduh dengan pelbagai pertuduhan dan fitnah. Dia pulang pula bawa satu mesej dengan izin pesanan wahyu yang dianggap luculah ya. Dia bagi tahu bahawa dia telah diangkat jadi rasul. Dan dia bagi tahu, wahai ayah, kau Firaun bukan Tuhan.
Lalu dia beritahu, dia pemimpin Bani Israel yang ditindas, ya, rakyat yang dihina-dina, yang selama ini dijadikan hamba oleh Firaun, dan dia minta pembelaan. Jadi semua orang tengok tu orang ketawa kat dia. Orang kata engkau ni macam pungguk rindukan bulan kan. Tak terpasal-pasal balik cakap yang pelik-pelik. Tetapi lama kelamaan tertawanya mereka itu menjadi hilang dan hilang dan hilang. Bila Nabi Allah Musa menunjukkan satu-satu mukjizat. Antaranya apa? Tongkat yang menjadi thu'ban. Jadi ular, thu'banun mubin. Jelas ular ni, bukan ular apa nampak bayang-bayang, tak, betul ular yang memakan ular-ular sihir yang lain. Kemudian tangan, ya, yang diletakkan di bawah ketiak diangkat jadi terang benderang, dan macam-macam lah mukjizat lagi. Maka sampailah pada ayat 48 kata Allah, dan tidaklah kami perlihatkan sesuatu tanda melainkan dia lebih besar dari saudaranya. Artinya yang kemudian itu lebih hebat dari yang menakjubkan terdahulunya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali. Oh, azab tu apa dia? Ini dah nak cerita bab azab itu. Antaranya pernah air sungai Nil merubah menjadi darah. Itu azab. Nil ni cerita ketamadunan Mesir itu, Nil lah tempat dia. Bahkan orang Mesir ini dengan Nil sungguh bangga dia. Nil itu nyawa mereka. Ya. Kemudian jadi darah, tak boleh minum. Ya. Sedang yang diminum itu Bani Israel tak berubah. Pernah pertanian diserang dengan belalang. Itu azab. Ya. Sehingga habis dan tak pernah dapat mereka ambil hasil apa-apa pun. Jadi terpaksalah mereka tak tertawa lagi. Terpaksalah tak tertawa. Ayat tu best tak? Tertawa. Engkau jangan ketawa sebab Musa tunjuk dia memang orang yang luar biasa. Tetapi mereka tetap tak mengaku dia Rasulullah. Ya. Hanya seorang dukun, sakti, tukang sihir, ya, yang mana dia ni mengarut mereka kata pada dia. Ya. Maka bahaya-bahaya malapetaka yang menimpa negeri itu oleh kerana sihir Musa lah. Begitu pula. Jadi akhirnya mereka datang pada Musa, minta, wahai Musa, hilanglah malapetaka ni. Kalau malapetaka ni hilang, ya, kami berjanji akan taat kepada engkau dan apa yang diajarkan oleh engkau. Tapi tetap mereka mengatakan kepada Nabi Allah Musa sebagai tukang sihir. Ada penjelasannya, tapi saya fikir kita bagi peluang untuk soalan berikutnya. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak Quran ni pelbagai cerita yang kita ada. Jadi kita teruskan membaca dan insya-Allah Al-Fadhil Ustaz akan ceritakan kepada kita lagi sedikit sebanyak lagi mengenai surah Az-Zukhruf ayat 48 hingga 49 insya-Allah. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sahabat menonton semua, kita masih lagi dalam topik kita surah Az-Zukhruf ayat 48 dan juga 49. Terima kasih kerana setia menonton sehingga ke saat ini. Sekarang dah waktu 8 suku lebih kurang. Jadi sahabat menonton semua, tadi Ustaz ada menceritakan mengenai kepada kita pelbagai daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Mesir, Firaun, dan akhirnya apakah azab-azab. Dan hari ini kita nak teruskan lagi perbincangan kita sehingga akhir ayat 49 insya-Allah. Baik, tanpa selangkan masa, satu soalan daripada Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 49, adakah ayat ini kata-kata sindiran Firaun kepada Nabi Musa AS dan seterusnya mereka mempermainkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi petunjuk kepada mereka ingin bertaubat? Adakah seruan daripada Firaun, wahai orang yang bijak pandai, bermaksud Nabi Musa seorang penyihir, seperti tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah ini merupakan sifat orang yang kufur dan sesat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan bagus Ustaz. Adakah ayat ini sindiran Firaun kepada Nabi Musa? Sebab apa ada perkataan dekat situ, wahai orang yang bijak pandai? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Sang penanya juga sebenarnya orang yang telah pun bertadabbur. Kenapa saya kata telah bertadabbur? Dia faham dah. Satu, dia sebut sebagai kata sindiran. Yang kedua, dia sebut bahawa adakah hal yang sama juga dilemparkan kepada Nabi besar kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Jadi kata Allah yang kita nak terjemah ke bahasa Inggeris. Tadi kawan-kawan kata, Ustaz bagi kami faham lagi. Ayat 48, ya, verse number 48, surah Zukhruf, and we showed them not a sign except that is what greater than its sister, and we seized them with affliction that perhaps they might return to faith. Balik jadi beriman lah. Tapi apa yang berlaku? Ayat 49, waqalu ya ayyuhas sahir. Mereka berkata, hey, datang kat Nabi Allah Musa, dia kata, hey tukang sihir. Tu dia. Mereka perli Nabi Allah Musa. Ud'u lana rabbak. Mohonlah untuk kami kepada Tuhan kamu. Apa dia? Bima ahida indak innana la muhtadun. Ya, mintalah dengan Tuhan kau apa yang telah dijanjikan kepada engkau. Sesungguhnya kami akan diberi petunjuk. Ada peli Nabi Allah Musa AS. Mereka tetap menganggap Nabi Allah Musa sebagai tukang sihir. Ini hal yang sama berlaku pada Nabi SAW. Bahkan setiap Nabi dan Rasul yang Allah kurniakan keajaiban kepadanya, begitu juga dengan aulia, ausiya, ya, mereka juga tidak akan terlepas daripada pertuduhan sihir. Macam tu kan. Hari ini kalau da'i Hilman, Allah Ta'ala bagi ma'unah, Allah Ta'ala bagi, ya. Da'i Hilman pun kata, saya tahu apa yang berlaku di sana. Sebab kita nampak, mungkin nampak Allah Ta'ala buka kashful ghita, diangkat segala singkapan, ya. Kita nampak, oh dia kata dia ni tata ada apa-apa ahli sihir ke apa ni, kan. Jadi begitulah ujian kepada orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah ini, dan mereka sangat bersabar. Akan tetapi orang yang kufur ini tidak akan tetap berubah, ya. Mereka akan sesat. Sebab apa? Mereka tak boleh terima kesombongan mereka itu tetap wujud. Mereka tak boleh terima bahawa itu adalah anugerah Tuhan yang Musa kepada Musa, agar mereka mengikut Musa, bukan menyembah Musa. Not to worship Moses, peace be upon him, but worship Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka berada dalam fi dhalalim mubin, kesesatan, kekeliruan yang nyata akibat tipu daya yang mereka sendiri ciptakan. Jadi kita jangan jadi macam ni, ya. Kita jadi orang yang cross check semua benda, iaitu kita sentiasa meneliti kebenaran. Kemudian kita dapati ini bukan retorik, ini betul benar. Kita telah tabayyun betul-betul, ya. Maka ikutilah kebenaran. Sebab itu ada satu doa, Allahumma, ramai-ramai mungkin bila kita boleh baca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu hak, itu tetap hak. Rezekikan kepada kami untuk kami mengikuti kebenaran, dan tunjukkan kepada kami, ya Allah, batil itu tetap batil. Kurniakan rezeki kepada kami kekuatan untuk kami meninggalkan kebatilan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Kita terus dengan soalan daripada Facebook, daripada Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat 49, apakah bala bencana yang menimpa mereka sehingga mereka merayu kepada Nabi Musa AS supaya memohon keselamatan, dan mereka berjanji akan patuh dan beriman? Yang kedua, adakah ini hanyalah satu helah mereka untuk menguji Nabi Musa AS yang digelar ahli sihir? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Bala bencana apa Ustaz sebenarnya yang menimpa kaum tu pada ketika itu? Adakah sebenarnya mereka ni saja nak uji Nabi Musa? Silakan. Baik. Apa bencana yang berlaku? Kita telah ceritakan sedikit kepada penonton tadi. Seperti saya ulang, tak ada masalah untuk nak ulang, sebab kita nak bagi hadam betul-betul. Sungai Nil berubah menjadi darah. Satu, datang belalang yang sangat banyak, makan semua tanaman mereka hingga mereka tak dapat ambil hasil sekalipun. Kemudian lagi datang katak yang sangat banyak, ya, hingga mereka jadi takut. Tengok katak penuh. Kemudian datang banjir pula, ya. Macam-macam sabar tak kena dalam negara Mesir itu. Lalu bila dah jadi sebegitu, mereka pun datang kepada Nabi Allah Musa. Kami mengaku kalahlah wahai tukang sihir. Kau lah, ya, wizard yang paling bagus. Tukang sihir yang cukup bagus.
Kadang-kadang kita dengar perkataan wizard ni macam tukang sihir baik dah. Tapi sihir juga. Tetap sihir, jangan duk tukar-tukar lah. Tetap sihir juga. Lalu mereka pun jumpa Nabi Allah Musa, jumpa Musa kata mereka alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dia boleh hilangkan darah tu, kita boleh minum balik air. Tapi pelik Bani Israel, kalau dia ambil air daripada Sungai Nil, dia jadi air yang menyedapkan tubuh badan dan kesihatan. Tapi bila Qibti ambil, dia tak jadi begitu. Dia jadi apa? Dia darah. Itulah azab yang menimpa mereka. Mereka pun janjilah akan patuh. Patuh tu Nabi Allah Musa nak mereka balik kembali beriman. Tetapi mereka hanya nak mengikuti seolah-olah itu ajaran sihir yang baru pula. Nastaghfirullah, ya, kita minta ampun dengan Allah daripada tergolong dalam golongan seperti ini yang sesat dalam cahaya. Ini kita lagi bimbang. Sesat dalam kegelapan itu satu bab, tapi sesat dalam cahaya kerana kilauan dan silauan yang lebih pun bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itulah. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, banyak perkara yang kita dapat pada hari ini. Bukan kita dengar, sekadar kita dengar dan kita tanya soalan, sekadar kita tanya soalan. Tapi kita ambil pedoman, mudah-mudahan kita tak terjebak ada sifat-sifat Firaun dalam diri kita, insya-Allah. Ustaz, kita nak dengar kesimpulan Ustaz. Khulasah kita daripada awal hingga akhir perbincangan kita Ustaz. Apakah yang kita cuba nak sampaikan dan apakah pegangan yang penonton-penonton kita nak bawa balik dan cuba amalkan, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, walaupun perkara tersebut luar daripada ghalib dan kebiasaan, jangan kita kata ini sihir, seperti mana apa yang telah dibuat oleh Nabi Allah, oleh kaum Nabi Allah Musa terhadapnya. Hingga mereka mengatakan, and they said to Moses, "O magician, invoke for us your Lord by what he has promised you. Indeed we will be guided." Dia pilih macam tu. Kita jangan jadi golongan yang sebegitu. Kita nak jadi elok tapi duk pilih-pilih. Okeylah ustaz. Okeylah dah ustaz nak tegur sangat. Tegurlah. Kami dengar. Mudah-mudahan kami dapatlah petunjuk. Pilih. Allahu akbar. Mereka mengambil agama ini menjadi lahwan wa la'iban. Bahan-bahan sonok-sonok dan permainan. Mereka menipu. Yastahzi'un. A'udzubillahi min dzalik, ya. Yang kedua, kisah yang berlaku ini bukan untuk kita jadi penglipu lara, melainkan untuk kita ambil dan terapkan dalam hidup kita. Sebab itu tersebut tadi Al-Quran alive in our heart. Quran hayyun fi qulubina. Yang ketiga, Quran ini pembetul kita, penyukat kita, penasihat kita, pembimbing kita, penyelamat kita. Jadi jangan tinggalkan Quran. Saya, semua penonton, pasangan kita, anak-anak dan seluruh keluarga. Wallahu a'lam. Quran, tuan-tuan, saya bila Ustaz cakap tadi, Quran bukan penglipu lara. Quran ni bukan cerita dongeng, hadis Nabi bukan cerita dongeng. Sama-sama kita ambil pedoman, insya-Allah. Ustaz, seperti biasa Ustaz, kita doa pada Ustaz. Silakan. Insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دعوناك يا الله يا رحمن يا رحيم استجب اللهم دعاءنا يا كريم. Ya Allah, di pagi Jumaat barakah ini kami mohon padamu, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ayah ibu kami ya Allah, dua permata yang engkau hadiahkan buat kami, mereka jua wali-wali karamahmu, redha mereka merupakan redhamu, murka mereka merupakan murkamu ya Allah. Maka ampunkan mereka seampun-ampunnya, ibu yang telah kami tumpangi rahimnya, yang kami minum susu badannya, yang suapkan makanan minuman ke mulut kami, yang membelai lembut tak kala kami sedih dan gelisah. Si ayah yang namanya dibin-bintikan dengan nama kami ya Allah, peluh keringatnya bersimbah tumpah ke bumimu menuntut yang halal lagi tayyib sahaja, pengorbanannya tak terjangkau. Ya Allah, dialah guru pertama yang kami mungkin terlupa. Ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika mereka masih ada bersama kami, izinkan kami beri khidmat yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan asbab kami taat ayah ibu dan memberi layanan terbaik
Asbab ini Engkau angkatlah wabak bencana COVID-19 yang sedang melanda ini. Kembalikan kesejahteraan, keamanan, keredaan ya Allah daripadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau turunkan rahmat-Mu melimpah ruah buat bumi Malaysia ibu tercinta ini ya Allah. Ibu Pertiwi tercinta ini ya Allah. Hindarkan kami dari segala wabak bencana dan anasir jahat ya Allah. Ya Allah, jadikan program Tanyalah Ustaz ini bermanfaat kepada seluruh umat. Ganjarkan daripada seluruh yang menjayakannya dan menonton dan mengambil i'tibar dan bertadabbur dengan kitab suci-Mu ini ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ومن أرادنا وأهلنا بسوء فارده ومن كادنا فكده ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz, Tuan Guru kita. Mudah-mudahan Ustaz kita mohon ampun dan maaf, mohon ampun dan maaf Ustaz. Dan juga saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf kepada sahabat penonton semua sekiranya sepanjang kami bersiaran langsung terkasar bahasa terbicara. Mudah-mudahan segala yang baik semua daripada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa esok bersama dengan Fadil Ustaz juga dan juga adinda saya Al-Fadil Ustaz Radhi Rajab dan juga Da'i Nizal dengan Az-Zukhruf juga sambungan ayat iaitu ayat 50 hingga 55. Jadi insya-Allah teruskan kita menambahkan keilmuan kita, membaiki kehidupan kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.